A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam Yunar Channel bagi membincangkan jawapan-jawapan untuk modul pintas ataupun soalan percubaan SPM bagi negeri Selangor. Masa menjawab 2 jam 30 minit. Kertas ini mengandungi 5 soalan dan jawab ke semua soalan. 1, 2, 2, 3, palang 1, kertas Pendidikan Islam SPM kertas 1. Jadi selamat menonton video ini sehingga ke akhirnya untuk sama-sama kita membincangkan jawapan bagi soalan-soalan yang dikemukakan. Soalan pertama, bahagian Al-Quran dan Hadis. Jadi diberikan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah 188. Ayat di atas menerangkan larangan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan rasuah. Jika kita tak faham ayat ni, kita boleh tengok kepada penerangan soalan ini, iaitu tentang perbuatan rasuah. Ayat ni tentang perbuatan rasuah. Berdasarkan ayat di atas, 1A1. Apakah maksud rasuah? Maksud rasuah, pemberian atau suapan yang bertujuan, ke sini 1, yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ini 1 markah, di sini 1 markah. 2 markah. 1A2. Menyatakan 2 bentuk kesalahan rasuah. Meminta atau menerima rasuah. Okey, 1 markah. Yang kedua, menawarkan atau memberi rasuah. Ini 1 markah. 2 markah. 1A3. Jelaskan 2 kesan perbuatan rasuah. Pertama, menjatuhkan maruah diri, 1 markah. Melumpuhkan ekonomi negara, 1 markah. 2 markah di sini. Seterusnya 1B, diberikan satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah. Maafkan saya, surah At-Taubah, ayat 19 hingga 20. Ayat di atas menerangkan tentang mengutamakan perkara yang sepatutnya dalam kehidupan. Berdasarkan ayat di atas, siapakah nama sahabat yang terlibat dalam sebab nuzul ataupun asbabun nuzul ayat di atas? Iaitu Sayyidina Umar, 1 markah. Soalan kedua, nyatakan 3 bidang pelaksanaan fiqh aulawiyat dalam kehidupan. Pertama, ilmu dan pemikiran, 1 markah. Amalan, 1 markah. Dan yang ketiga adalah tuntutan syarak, 1 markah. 3 markah penuh. Untuk soalan 1B2. Soalan berikutnya 1C. Minta maaf, soalan yang di scan ini tidak berapa jelas. Tapi kita boleh bacalah. Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di sini. Anda dikendaki menulis nombor soalan dan jawapan yang betul A ataupun B sahaja. Tak perlu untuk salin ayat. Tulis A ataupun B sahaja. Jadi 1C1. Ayat yang diberikan, potongan ayat Jannatun Tajri. Okey, jika ra ni baris bawah, ia adalah ra yang dibaca nipis ataupun ra tarqiq. Jawapannya A. Sini. Kemudian yang kedua, kalimah sod. Ya, kalimah ini potongan ayat Al-Quran. Jadi hukum tajwid sama ada mad lazim harfi musaqqal ataupun mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi sod ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, 2B.
Kerana apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dan tidak dibaca secara idgham. Jadi dia akan berlaku mad lazim harfi mukhaffaf. Di sini ya, sad. Yang ni huruf mad bertemu, alif ni sebagai huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, sad. Ya, jadi ditulis dalam resam Al-Quran kita begini. Jika dipecahkan, tulisan dia begini, sad tidak dibaca secara idgham. Jadi dia menjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Jika yang lain, contoh alif lam mim. Lam mim dia berlaku idgham. Jadi dia menjadi mad lazim harfi musaqqal. Okey, pelajar perlu clear lah tentang tajuk hukum tajwid untuk tingkatan 4 bagi menjawab soalan-soalan sebegini. 2 markah. 1 markah di sini, 1 markah di sini. Seterusnya soalan 1D. Diberikan satu hadis berkaitan dengan tajuk hindari dosa-dosa besar tingkatan 4. Penerangan kepada soalan, hadis di atas menjelaskan sihir termasuk dalam dosa-dosa besar. Okey, sihir ni berdasarkan hadis di atas. Hadis di atas menyatakan 2 dosa-dosa besar selain sihir. Jadi jangan jawab sihir ni. Okey, kita jawab selain daripada sihir. Pertama, syirik. 1 markah. Okey, syirik. Kemudian yang kedua, membunuh. 1 markah. Okey, membunuh. 2 markah penuh di sini. 1D2. Jelaskan 2 amalan menghindari daripada perbuatan sihir. Amalan perlu memberikan cara ataupun perbuatan. Pertama, membaca surah Fatihah. 1 markah. Membaca ayat kursi. 1 markah. 2 markah untuk 1D2. Seterusnya 1E diberikan satu hadis berkaitan dengan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Hadis di atas menerangkan golongan yang mendapat naungan Allah disebutkan di bawah berdasarkan hadis di atas. 1E1 nyatakan maksud potongan ayat yang bergaris. Di sini wa rajulun tasaddaqa akhfa. Jadi bagi je maksud potongan ayat ini, tak perlu untuk salin. Ya, tak perlu untuk salin wa rajulun tasaddaqu akhfa ni. Jadi maksud dia, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Okey, 2 markah untuk jawapan ni. Bersedekah secara sembunyi. Seterusnya 1E2, terangkan pengajaran. Bila terangkan pengajaran, perlu ada pendahuluan, isi dan huraian. Terangkan pengajaran daripada hadis. Pertama, kita ambil poinnya adalah berkaitan dengan memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, sebenarnya nak satu saja, satu sahaja, kerana tidak disebutkan 2 di sini dan markah terangkan. 2 markah di ujung ni. Bagi 1 sahaja. Nak bagi lebih pun boleh. Okey, untuk kita nak sebagai untuk backup jawapan kita, jika 1 ni salah, ada jawapan yang kedua. Umat Islam hendaklah ni sebagai pendahuluan kepada pengajaran, memakmurkan masjid, isi agar syiar Islam berkembang. Huraian. Ini 1 markah, yang ini 1 markah, 2 markah. Di bawah ni sebagai tambahan jawapan. Umat Islam adalah mengasihi antara satu sama lain, supaya masyarakat hidup aman. Seterusnya soalan yang kedua, bahagian akidah, antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Asmaul Husna yang wajib diimani oleh setiap Muslim yang mukallaf ialah Al-Jabbar dan Ar-Raqib.
Pertama, 1A1, nyatakan maksud nama Allah Al-Jabbar. Nama Allah, double L sini, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa secara mutlak. 1 markah untuk melakukan segala kehendaknya. 1 lagi markah, 2 markah. 1A2, jelaskan 2 kefahaman beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar. Apa kefahamannya? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dan menguasai seluruh alam. 1 markah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. 1 markah. 2 markah untuk soalan. Jelaskan 2 kefahaman. Soalan ketiga, soalan kebat. Stimulus beriman dengan nama Allah Al-Jabbar membentuk kepribadian mulia. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan. Perlu sokong pernyataan ini. Perlu diisi huraian, hurai lengkap dan kesimpulan. Pertama sekali kita kena faham apakah maksud Al-Jabbar, iaitu nama Allah yang menunjukkan Allah berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Jadi bagilah hujah untuk menyokong. Jadi hujah ni adalah pendapat kita lah. Bagaimana beriman dengan nama Allah ni dapat membentuk peribadi mulia. Bagaimana benda ni berlaku? Perkara ni berlaku pada pandangan kita sebagai contoh, sifat yang baik akan lahir dalam diri manusia. Kerana meyakini hanya Allah SWT sahaja yang berkuasa secara mutlak di alam ini. Huraian. Kesannya, manusia akan sentiasa bergantung harap hanya kepada Allah SWT sahaja. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa beriman kepada semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup diredainya. Kesimpulan. Isi huraian, hurai lengkap, kesimpulan. 4 markah untuk soalan kebat. 2B1, apakah maksud nama Allah Ar-Raqib? Nama-nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi. 1 markah. Semua perbuatan dan keadaan makhluk. 1 markah lagi, 2 markah. Jelaskan 2 bukti Allah bersifat Ar-Raqib. Pertama buktinya, Allah SWT Maha menguasai manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. 1 markah. Allah SWT sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. 1 markah. 2 markah untuk soalan jelaskan 2 bukti Allah bersifat Ar-Raqib. Soalan 2C, iman seseorang boleh terbatal melalui cara tertentu. 1C1, nyatakan 2 cara yang menyebabkan iman terbatal. Cara pertama, i'tikad. 1 markah. Kedua, perkataan. 1 markah. Sebagai tambahan, perbuatan. 1 markah, 1 markah, 2 markah di sini. 1C2, jelaskan 2 kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Apa kesannya? Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 markah. Jiwa tidak tenang. 1 markah. Maka penuh 2 untuk 1C2. Maafkan saya, 2C. 2C2. Untuk 2D, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan pegangan bagi majoriti umat Islam di Malaysia. 2D1, nyatakan takrif ataupun maksud akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Takrif Ahlussunnah wal Jamaah. Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah
Okey, 1 markah. Menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in. Okey, 1 markah. Dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Okay, ada 3 poin di sini, gabungkan. Ya, cuma diambil 2 saja. 2 markah dalam maksud ahli sunnah wal jamaah. 2 di 2 jelaskan perbezaan. Jadi jika perbezaan, terus buat kotak sebegini, pendapat antara ahli sunnah wal jamaah dengan aliran Mu'tazilah tentang isu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah berpandangan orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Sebaliknya Mu'tazilah, mustahil makhluk boleh melihat Allah. Jadi kita jawab dalam isu melihat Allah. Perbezaan pandangan antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah. Okey, selesai soalan kedua bahagian akidah. Seterusnya soalan yang ketiga bahagian fiqh. 3A1 senaraikan 2 rukun haji. Niat ihram haji 1 markah. Wukuf di Arafah 1 markah, 2 markah. 3A2 jelaskan perbezaan haji dan umrah. Okey, haji dan umrah. Perbezaan kita buat kotak. Sebagai contoh, haji masa tertentu. Sebaliknya umrah pada bila-bila masa 1 markah, 1 markah, 2 markah. 3B1 nyatakan 2 unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam. Pertama riba 1 markah, yang kedua gharar 1 markah. 2 markah di sini. 3B2 jelaskan 2 syarat perkara yang diakadkan dalam muamalah Islam. Mesti wujud ketika akad berlaku 1 markah, dapat diserahkan ketika akad 1 markah. 3B3 diberikan 1 keratan akhbar, berita harian 2016, Yusim perangi skim cepat kaya. Berdasarkan keratan akhbar di atas, kemukakan pendapat anda mengapa masih ramai yang terjebak dengan skim tersebut. Mengapa kena bagi sebab? Sebab apa? Situasi ini berlaku apabila seorang itu terpengaruh dengan hawa nafsu. Ini sebabnya C. Kerana inginkan sejumlah wang yang banyak dengan cepat. Huraian. Kesannya mereka sanggup untuk mengambil jalan singkat seperti skim cepat kaya. Huraian lengkap. Oleh itu kita hendaklah sentiasa berhati-hati dengan sebarang tawaran untuk kekayaan agar hidup menjadi tenang. Okey. Kesimpulan. 4 markah. 1 huraian 1 markah. Huraian lengkap 1 markah. Dan kesimpulan 1 markah. 4/4. Seterusnya 3C1. Senaraikan 2 golongan wanita yang haram dikahwini sementara. Ada 2 selama-lamanya dan sementara. 2 golongan yang haram dikahwini sementara. Pertama, mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Okey, contoh mengahwini adik-beradik isteri. Dan yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Okey, 1 markah, yakni 1 markah, 2 markah. 3C2. Jelaskan 2 ciri pemilihan calon suami ataupun isteri. Yang pertama, akhlak yang mulia 1 markah. Keturunan yang baik 1 markah. 3D1 nyatakan maksud wasiat. Wasiat adalah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup 1 markah untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak 1 markah. 3D2 terangkan hikmah wasiat. Bagi 1 sahaja.
Terangkan perlu ada isi dan huraian. Mengelakkan berlakunya pertelingkahan dalam pembahagian harta. Isi 1 markah. Agar tidak menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Huraian 1 markah. 2 markah di sini. Okey, selesai soalan yang ketiga untuk bahagian fiqh. Seterusnya soalan yang keempat, bahagian sirah. 4A Umar Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 Kerajaan Umayyah. 4A1 nyatakan 2 sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya, membina rumah transit untuk pedagang ataupun musafir. 1 markah. Kedua, menaik taraf infrastruktur. 1 markah. Jelaskan 2 faktor kegemilangan Kerajaan Umayyah dalam bidang politik. Perhatikan kategori-kategori ini. Dalam bidang politik, kemudian faktor kegemilangan. Bukan faktor kejatuhan. Memilih Damsyik sebagai pusat pemerintahan. 1 markah. Dan yang kedua, kejayaan mengekang pemberontakan Syiah dan Khawarij. 1 markah. 2 markah untuk jawapan sebagai soalan ini. Jelaskan 2 faktor. Terangkan iktibar daripada pemerintahan Kerajaan Umayyah. Terangkan perlu ada isi dan huraian. Iktibar adalah pengajaran. Kita hendaklah mencontohi. Mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada Khalifah Islam. Isi supaya Islam dipandang mulia. Huraian. Isi 1 markah. Huraian 1 markah. 2 markah untuk soalan ini. 4B. Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II merupakan pemerintah dalam Kerajaan Uthmaniyah. Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sini 2 markah, bagilah 2 poin berkaitan dengan riwayat hidup Sultan Muhammad Al-Fatih. Pertama dari segi namanya, Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Tempoh pemerintahannya selama 31 tahun. 1 markah, 1 markah. 4B2. Jelaskan 2 sumbangan beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Pertama, membuka Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah. 1 markah. Yang kedua sumbangan, membina kompleks Al-Fatih. 1 markah. 4B3, jelaskan 2 faktor kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah. Teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat. 1 markah. Dan yang kedua, kelemahan sistem pendidikan. 1 markah. Seterusnya 4C, Imam Asy-Syafi'i adalah seorang daripada 4 tokoh imam mujtahid yang mengasaskan 4 mazhab fiqh terbesar dalam Islam. 4C1 senaraikan 2 sifat peribadi beliau. Sangat pemurah kepada fakir miskin. 1 markah. Sifat wara' yang tinggi dan kuat beribadat. 1 markah. Jelaskan 4C2. 2 sumbangan beliau dalam tamadun Islam. Pertama, menghasilkan karya. 1 markah. Dan pengasas mazhab. 1 markah. 4D, Hasan Al-Banna adalah tokoh dakwah dan pembaharuan pemikiran Islam. Nyatakan 2 riwayat hidup beliau. 2 markah, bagilah 2 poin. Namanya Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Jawatannya Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. 1 markah, 1 markah. Nyatakan 2 sifat peribadi yang boleh diambil daripada keunggulan,
Hasan al-Banna. Memuliakan orang yang soleh, 1 markah. Gigih menggerakkan dakwah Islam, 1 markah. Okey, selesai soalan keempat, bahagian sirah dan tamadun Islam. Seterusnya soalan 5A. Ataupun soalan kelima berkaitan dengan akhlak, bidang akhlak. Khauf dan roja melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. 5A1 nyatakan 2 cara untuk mendapatkan khauf. Cara adalah perbuatan. Bergaul dengan ulama ataupun orang yang soleh, 1 markah. Sentiasa mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada kisah kaum terdahulu, 1 markah. Jelaskan 2 hikmah. Hikmah adalah kebaikan, khauf dan roja. Melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, 1 markah. Melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. 5B, kesederhanaan adalah salah satu daripada prinsip wasatiyah. B1 nyatakan maksud kesederhanaan itu melakukan sesuatu dengan sempurna, 1 markah. Tidak melampaui batas dan mematuhi syariat, 1 markah. Jelaskan 2 aspek kesederhanaan. Aspek pertama, menunaikan tugas dengan sempurna, 1 markah. Menunaikan tugas dengan penuh tanggungjawab, 1 markah. 5C, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Jelaskan 5C1. 2 contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Baginda bersama-sama membantu isteri, melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Jadi menggunakan perkataan baginda merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 markah. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan, 1 markah. Terangkan hikmah, 5C2. Terangkan isi dan huraian perlu ada. Hikmah kebaikan, sifat tawaduk dalam kehidupan. Membentuk insan yang bertakwa, isi. Kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah ataupun sifat yang baik. Huraian, 1 markah, isi 1 markah, 2 markah. Di bawah adalah jawapan tambahan. Dikasihi masyarakat, isi. Kerana tidak bersikap sombong. Huraian. 5D, istiqamah jalan menuju mujahadah. Nyatakan maksud istiqamah 5D1. Ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah. Ketaatan yang berterusan, 1 markah, dalam melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya, 1 markah. Jelaskan 2 cara perbuatan istiqamah dalam kehidupan. Cara adalah perbuatan. Sentiasa berdoa memohon bantu Allah SWT, 1 markah. Sentiasa membaca kisah para Rasul, 1 markah. Seterusnya 5D3. Soalan terakhir. Istiqamah kunci kejayaan kehidupan, stimulus. Kemukakan hujah anda, pandangan anda untuk menyokong pernyataan di atas. Jadi isinya macam mana istiqamah ni dapat memberikan kejayaan dalam kehidupan. Antara cadangan jawapan, istiqamah dapat melahirkan individu yang mempunyai akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Isi. Kerana mereka sentiasa berterusan melakukan kebaikan. Huraian. Kesannya, mereka akan berjaya dalam kehidupan hasil daripada disiplin diri melaksanakan perintah Allah SWT pada setiap masa. Huraian lengkap. Di sini menceritakan bagaimana istiqamah ni membawa kepada kejayaan. Oleh itu kita hendaklah kesimpulan sentiasa melakukan suruhan Allah SWT serta meninggalkan larangannya supaya kehidupan diberkati. Kesimpulan. 1 markah, huraian 1 markah.
huraian lengkap 1 markah, kesimpulan 1 markah, 4/4 untuk soalan kebat. Jadi setakat itu saja pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian perbincangan jawapan untuk soalan-soalan modul pintas tingkatan 5 ataupun soalan percubaan SPM bagi negeri Selangor. Semoga membantu semua calon SPM pada tahun ini dalam pendidikan Islam tingkatan 5 SPM KSSM. Semoga membantu semua selamat berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.